أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia buat semua penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini pentas dakwah bersiaran secara langsung dan cukup istimewa sekali kerana pentas dakwah kali ini menampilkan dua tokoh dakwah, pendakwah tanah air yang tersohor dan masing-masing memang terkenal bukan sahaja di kalangan pengikutnya tetapi juga terkenal di kalangan masyarakat secara keseluruhannya. Baru-baru ini kita digemparkan dengan sedikit sebanyak polemik perbahasan berkenaan dengan perbezaan pandangan. Tetapi yang paling penting bukan sangat soal perbezaan tersebut tetapi bagaimana kita menguruskan perbezaan-perbezaan tersebut dengan cara yang bijaksana, cara yang penuh tasamuh berlapang dada dan penuh berjiwa besar. Dan pada malam ini kita tampilkan tokoh tersebut yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan. Di sebelah hujung saya, sahibus samahah, Datuk Dr. Asri Zainul Abidin. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Dan di sebelah kanan saya, juga tidak asing lagi, Datuk Al-Ustaz Kazim Alias, juga seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada malam ini kita akan bersiaran secara langsung selama 1 jam. InsyaAllah kita akan membicarakan satu tajuk yang menarik berasaskan pepatah Melayu yang menyebut carik-carik bulu ayam. Tapi isu yang paling utama sekali yang kita nak bincangkan dan akan diberikan kesimpulan di penghujung nanti apakah maksud carik-carik bulu ayam ini selepas kita mendengar perbahasan yang akan dibicarakan oleh dua pembicara kita pada malam ini. Saya nak mulakan dengan Al-Fadhil Datuk Kazim. Kalau kita menyingkap firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Hud, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Yang bermaksud kalau Allah kehendaki nescaya Allah menjadikan umat ini umat yang satu saja. Ya. Tetapi hakikatnya mereka ini sentiasa berselisih. Mungkin Datuk Ustaz Kazim mungkin boleh mulakan pentas kita hari ini dengan memberikan apa yang dimaksudkan dengan firman Allah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Datuk yang saya hormati sahibus samahah Tuan Mufti kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang perbezaan ataupun kepelbagaian ini, kita kena lihat bahawa ini adalah nikmat sebenarnya. Malam ni pun saya pun
kita pun pelbagai juga ni, dengan baju oranye, baju biru, dengan baju kot, dengan kepelbagaian juga. Sebenarnya disitulah naluri ataupun keadaan sebenar yang berlaku pada setiap satu perkara. Pada buah-buahan, kita tengok buah-buahan itu pun berjenis-jenis. Ya, sebab ada orang yang boleh makan buah ini, ada orang yang tidak boleh makan buah ini. Allah Ta'ala menjadikan buah itu mukhtalifun alwanuh. Maknanya buah yang berjenis-jenis kalanya. Kalau kita tengok pada buah-buahan tadi pun, ada buah berduri, ada buah yang macam ini, ada buah macam ini. Sebab ada orang yang boleh makan buah ini, ada orang yang kena ambil sikit je buah ini, ada orang yang boleh makan banyak buah ini. Contohnya. Begitu juga dengan kita lihat kepelbagaian daripada sudut makanan. Allah Ta'ala menciptakan kepada kita, memberikan ilham kepada kita ni macam-macam jenis makanan. Dan makanan-makanan itu pula Allah Ta'ala ciptakan pula mengikut kesesuaian keadaan satu tempat. Uruf adat pada satu tempat. Dan juga berada pada kedudukan bangsa itu sendiri. Ya, misalnya kita orang Malaysia dengan tak boleh tinggal dengan nasinya, tak boleh tinggal dengan apa nama satenya dan sebagainya. Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga dengan pakaian, kepelbagaian dalam bentuk pakaian. Ada orang yang fashion macam ni, ada di negara dalam dunia ni ada laki-laki yang pakai skirt pun ada. Kita tengok menung apa skirt. Bagi dia itu adalah budaya dia. Dan kita ada budaya, ada yang berjubah, ada yang berbaju Melayu dan sebagainya. Ini sebenarnya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepelbagaian dalam bahasa. Ya, Allah Taala sebut tentang kepelbagaian bahasa. Kita sebut perkataan man. Mungkin perkataan man bagi orang yang berbahasa Arab, man siapa? Man anta, siapa kamu? Tapi bagi orang yang bercakap dalam bahasa Hindustan, man maksudnya perasaan. Satu perkataan tetapi mempunyai banyak maksud. Man siapa? Tapi bila masuk kepada bahasa Hindustan, merah man, perasaan saya. Man itu maksudnya perasaan saya. Bila tanya pada orang Melayu, man, nama orang lah. Man, nama orang. Jadi menunjukkan bahawa kalaulah Allah Ta'ala dia hanya menjadikan satu bangsa, satu bahasa semua, di mana nampaknya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Daripada kepelbagaian bangsa, kepelbagaian bahasa, kepelbagaian macam-macam itu menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena ingat, walaupun kita berbeza warna kulit, berbeza bahasa, tetapi mempunyai style darah yang serupa, A, B, C, O dan sebagainya. Begitu juga kita lihat hati kita, semuanya, kadang-kadang darah saya boleh masuk di dalam badan doktor. Darah ini boleh tukar. Mata saya pun boleh tukar ke sana. Walaupun kita berbeza pada banyak benda, tetapi bila kaji selidik-selidiknya, rupa-rupanya kita balik kepada yang satu. Di sinilah lihatnya kekuatan, kehebatan ayat yang kita bacakan tadi. Ya, mungkin Datuk Asri nak tambah soal, maknanya Ustaz Kazim tadi dah sebut dah bahawa kepelbagaian ini adalah satu tabi'i manusiawi. Mungkin boleh ulas lagi berkenaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayat ini penting dalam surah Hud ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana Allah telah ciptakan kita. Ini saya tertarik dengan sahabat saya, Datuk Kazim sebut tadi. Allah kata, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Sentiasa mereka itu akan berbeza kecuali mereka yang dirahmati Tuhan. Maksud selamat daripada perbezaan, daripada jalan yang Allah Azza wa Jal telah sebutkan, iaitu telah tentukan melalui jalan para rasul. Kemudian Allah Azza wa Jal kata, walidzalika khalaqahum. Yang kerana demikian itu mereka telah diciptakan. Maksudnya ialah para ulama tafsir bincang apa maksud walidzalika khalaqahum. Kerana itu mereka diciptakan, katanya walidzalika khalaqahum liyakhtalifu wa liyumayyizu al-khabitha min at-tayyib. Supaya Allah ciptakan mereka supaya mereka berbeza. Supaya mereka itu dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Kerana perbezaan, kalau kita semua tak berbeza, kita tak dapat menghasilkan sesuatu yang baru, pemikiran yang baru, idea Allah yang tak baru. sebut liyatafarraqu. Allah tidak menyatakan liyuqatilu, supaya mereka berperang, ataupun supaya mereka yatadarabu, supaya mereka pukul-memukul. Tetapi Allah Azza wa Jal sebut supaya mereka berbeza, supaya perbezaan itu mencetuskan perkara yang baru.
Yang cantik menjadi lebih cantik, yang baik lebih baik, yang satu pilihan menjadi banyak, yang salah dapat dibetulkan, yang betul dapat ditambahkan kualitinya. Dengan itu Allah menciptakan kita untuk berbeza. Masalah kita ialah bagaimana cara untuk kita menguruskan perbezaan supaya ia menjadi seperti mana yang disebut oleh Dr. Al-Qaradawi, iaitu al-ikhtilaful masyru', dan jangan jadi at-tafarruq al-madhmum, perselisihan yang disyarakkan oleh Allah, bukan perpecahan yang dikeji oleh syarak. Jadi ini yang kita nak kena buat dalam hidup kita. Kita setengah masyarakat ni dia rasa ulama ni jangan berbeza pendapat. Kalau macam tu tak jadi dunia ni. Kita pun ada banyak pandangan. Kerana perbezaan pendapat, agama menjadi luas. Kerana perbezaan pendapat, kita juga dapat menyaring sebahagian daripada perkara yang mungkin kita perlu saringkan ia. Jadi ini adalah faedah kepada perbezaan pendapat. Dr. Asri, saya doktor sebab sahabat saya. Doktor tadi sebut buku kitab Yusuf Al-Qaradawi As-Sahwatul Islamiyah Baina Al-Ikhtilaf Al-Masyru' wa Tafarruq Al-Madhmum. Saya teringat membaca buku itu, bab pertama disebut satu hadis yang cukup indah sekali, yang mana satu hari Nabi SAW berdoa 3 perkara. Sa'altu Rabbi thalatha fa'atani ithnatain wa mana'ani wahidah. Aku meminta kepada Allah 3 perkara, 2 diterima, 1 ditolak. Sa'altuhu alla yuhlika ummati fi sanatin 'ammah fa'ataniha. Wa sa'altuhu alla yusallit 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim fa'ataniha law ijtama'a 'alaihim man fi aqtariha. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Ada 3 permintaan Nabi. 2 diterima, 1 ditolak. 1, jangan dibinasakan umatku dengan bala bencana, setahun itu penuh dengan bala bencana. Itu diterima. Yang kedua, jangan dihancurkan umatku ini oleh musuh-musuh selain daripada mereka. Itu pun diterima. Tetapi apabila Nabi berdoa, jangan diwujudkan persengketaan. Umatku akan berantakan sesama sendiri. Itu tidak diterima. Apa sebenarnya hikmah ataupun rasional di sebalik hadis ini? Saya nak Dr. Asri terangkan, tetapi sebelum Dr. Asri terangkan, kita terpaksa berhenti rehat dan kita akan kembali selepas ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama dalam pentas dakwah yang disiarkan secara khas pada malam ini, secara langsung menampilkan 2 tokoh pendakwah terkemuka tanah air, Sahibus Samahah Datuk Dr. Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan juga Al-Ustaz Datuk Kazim Alias, yang juga pendakwah tersohor. Sebelum kita berhenti rehat tadi, Dr. Asri, saya mengungkapkan hadis Nabi SAW yang sebenarnya dalam banyak riwayat-riwayat, ada yang disebut dalam masjid yang dinamakan Masjid Bani Umayyah, Muawiyah, ada yang disebut dalam Masjid Ijabah. Jadi mungkin Dr. Asri boleh ulas sikit berkenaan hadis tersebut. Terima kasih, Musi. Lama juga saya baca hadis itu, kemudian bila disebut balik maka teringat balik hadis itu. Hadis ini diriwayatkan, asal riwayat hadis ini ada di dalam Muslim. Diriwayatkan oleh Thauban, diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan juga di dalam An-Nasa'i, dan diriwayatkan dalam At-Tirmizi, mungkin yang tadi pengusi bacaan Tirmizi, daripada Anas dan juga daripada Abu Hurairah, dan ramai yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni ada beberapa pengajaran kepada kita. Hadis ini yang pertama ialah menunjukkan bahawasanya ada juga doa Nabi yang Tuhan tolak. Kerana iaitu doa minta supaya umat jangan berbalah sama sendiri. Yang lain yang membabitkan alam, maksudnya jangan kena bala bencana. Dalam riwayat Muslim disebut gharaq, jangan tenggelam, dan sebahagian riwayat disebut sinnah, jangan kena kemarau. Semua ni Tuhan tak bagi dan Nabi minta. Ataupun yusallat alaihim au yudharu alaihim aduwan min ghairihim, atau musuh lain datang pun Tuhan tolong selamatkan. Tapi yang Tuhan tak terima, bukan tak tolong buat untuk permintaan Nabi itu, ialah bagaimana nak jadikan umat ini tidak berbeza antara satu sama lain ataupun berkelahi satu sama lain. Sebab manusia ini diberi pilihan dalam hidup.
Untuk jadi baik, jadi buruk, ataupun untuk jangan bergaduh, tak bergaduh, ini pilihan. Tuhan ciptakan kita. Faman sya' falyu'min wa man sya' falyakfur. Siapa mau sila beriman, siapa mau sila kufur. Oleh kerana manusia ini ada pilihan di tangan mereka untuk memilih jalan, maka kalau mereka memilih jalan untuk berbalah, maka itu jalan mereka pilih. Itu adalah as-sunan al-kauniyah, disebut sebagai inilah tabiat sunnah alam. Sesiapa yang memilih jalan berbalah, timbulnya jalan berbalah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak batalkan sunan ini dengan doa Nabi. Kekal sebagai sunan ini. Maksudnya manusia akan berbeza. Kerana sunan ini di samping ada positifnya, ia juga ada negatif. Di samping ada negatifnya, ada juga positifnya. Kerana sunan ini juga manusia dapat banyak pandangan. Kerana sunan ini juga agama diselamatkan. Kerana perbezaan-perbezaan, maka kita juga akan melihat bagaimana kita dapat, macam saya sebut tadi, menyaring perkara, membetul yang salah, mendapat yang lebih baik, ataupun membanyakkan pencambahan minda. Semua ini melalui perbezaan. Cuma kita yang masalahnya, kita tak tahu menguruskan perbezaan. Saya suka dengan satu riwayat yang disebut oleh Yunus As-Sadafi, iaitu seorang sahabat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila dia sebut, ma ra'aitu ahadan aqal min Syafi'i. Aku tidak lihat seseorang yang lebih berakal daripada Syafi'i. Kami berselisih dengan dia satu pendapat. Kemudian kami berbeza. Kami pergi masing-masing. Bila kami jumpa balik, dia pegang tangan aku. Dia kata, ya Aba Musa, ala tuhib an nakuna ikhwanan wa in kunna la nattafiq fi mas'alatin. Wahai Aba Musa, yang Yunus As-Sadafi, tak maukah kita jadi saudara baik walaupun kita tak sepakatlah dalam satu masalah ni. Maksud walaupun kita berbeza, tak apa salahnya kita jadi saudara yang baik. Maka kita boleh berbeza dan kita boleh menegaskan perbezaan kita. Al-Imam Syafi'i murid kepada Imam Anas bin Malik, Malik bin Anas. Dia anak murid kesayangan Imam Malik bin Anas. Tetapi apabila dia pergi ke Mesir, dia melihat fiqh Al-Lais bin Sa'ad, dia kata Al-Lais afqah min Malik. Lais lebih faqih daripada Malik. Kemudian dia berbeza dengan Malik. Kemudian sehingga dia rot sebahagian pandangan Malik. Tetapi perbezaan menghasilkan banyak diraikan. Demikian juga dalam penyaringan. Maksudnya hatta dalam penyaringan pendapat adanya jawapan terhadap sebahagian yang lain. Juga demikian dalam penyaringan hadis, dalam bidang hadis juga memberi manfaat kepada umat Islam apabila adanya ulama yang ada yang meriwayatkan, ada yang bangun untuk menyaring, ada yang memberitahu. Semuanya ini memberi manfaat dengan perbezaan-perbezaan yang ada. Ya, Datuk Kazim. Saya tertarik bila Datuk Asri sebut Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dengan kata-kata yang masyhur, ra'yi sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus sawab. Pandangan aku betul tetapi mungkin salah. Pandangan orang lain salah tetapi mungkin betul. Mungkin Ustaz Kazim boleh ulas sikit apa sebenarnya yang dimaksudkan Imam Syafi'i tadi dalam konteks tadi? Ya, alhamdulillah. Ini kita menyebut tentang sifat keterbukaan. Masalah kita sekarang di dalam kita menghadapi kepelbagaian pendapat ini, kita kadang-kadang terlalu berpegang sampai tak boleh nak dibuka. Sedangkan diberikan kepada kita ini satu keadaan manusia ini sentiasa berubah daripada fizikal. Cuba kita tengok kita sendiri pun berubah daripada kecil sekarang sampai kita sendiri pun berubah. Begitu juga perubahan daripada sistem alam, perubahan daripada sistem iklim dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan ini akan berlaku. Kadang-kadang dia akan merubahkan banyak benda. Sebab itu setengah orang kalau kita hidup zaman dulu tak nak berubah untuk menerima konsep kemajuan sekarang ini. Masih lagi nak buat kuih bahulu duk tumbuk gitu. Sekarang orang dah buat kuih bahulu gunakan mesin dah. Jadi kalau masih lagi nak menggunakan pemikiran yang begitu, bagaimana kita nak mencapai tahap yang lebih baik? Jadi sebab itu bila berlaku perbezaan pendapat, kita lebih bersifat terbuka. Masalah kita sekarang berpegang sangat. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Masing-masing pegang, kita sendiri yang memecahkan kumpulan kita dan kita mendakwa kita adalah bangsa ataupun kumpulan yang betul. Apabila tidak ada kepelbagaian ini, apabila kepelbagaian ini tidak dihormati, tidak dihormati, itulah yang menjadi pergaduhan, peperangan, permusuhan yang seolah-olah sampai tak boleh berbaik. Sampai dah putus air, dah putus arang, dah patah kerak. Ini yang kita tak nak. Kita tak nak. Sebab sepatutnya kita menghormati. Mungkin pemikirannya sekarang tidak kita rasakan relevan.
akan satu masa kita nampak, oh sebab itu dia nampak. Selalunya orang-orang yang berfikiran begini, dia terbawa-bawa sangat dengan sifat dia mengatakan bahawa aku adalah orang yang betul. Bila sifat itu ada, jadi susah. Itulah yang berlakunya perpecahan dalam masyarakat kita. Perpecahan kita lihat dalam mana-mana umat Islam sekalipun. Kadang-kadang dia berpegang kepada bangsa dia. Melebihi daripada apa yang sepatutnya dipegang. Kadang berpegang kepada pahaman dia. Sampai pada satu tahap tidak langsung menerima. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kita menghadapi masalah, fa in ta'udu ni'matallah, apabila kita wala farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kamu menghadapi masalah, rujuk kepada Allah dan Rasul. Kita sekarang bila bergaduh, bila bertengkar, langsung tidak mahu balik kepada Allah dan balik kepada Rasul. Di mana sifat yang sepatutnya dipegang oleh umat Islam? Dia sepatutnya bagi saya, bagi kita menghormati cara macam kita masak nasi. Ada orang masak nasi dia guna rice cooker. Ada orang masak nasi dia bubuh dalam buluh. Ada orang masak nasi dia berada dalam lemang, buluh lemang misalnya. Sekarang ni orang masak nasi guna kayu api, dan yang pentingnya ialah menjadi nasi. Menjadi nasi yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Awak guna rice cooker pun betul. Awak gunakan buluh pun betul juga. Awak gunakan buluh lemang pun betul juga. Kenapa kita nak kata, saya saja yang betul, awak salah. Tapi hasilnya menjurus ke arah nasi. Jadi ini asas yang kita kena pegang. Matlamat itu. Mungkin caranya berbeza. Yang ditolak ialah cara itu ialah bertentangan dengan Allah dan Rasul. Yang bertentangan dengan hukum. Yang itu yang sepatutnya kita bantah. Ustaz sebut ayat tadi surah Al-Mu'minun ayat 3, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka setiap-tiap puak itu menjadi takjub, begitu gembira, begitu taksub dengan pandangan dia. Jadi masalah kita selalunya pengikut-pengikut ni yang taksub ni. Yang tak dapat menerima kepelbagaian perbezaan. Mungkin Dr. Asri boleh ulas sikit soal kecenderungan pengikut-pengikut yang pertama dia mengagungkan ustaz dia, tokoh dia, akhirnya dia tidak boleh berlapang dada seperti mana yang Ustaz Kazim sebutkan tadi. Ya, kita ada beberapa tanggungjawab pada kita. Tanggungjawab yang pertama ialah tanggungjawab kita semua memelihara agama ni. Pengurusi Ustaz Kazim, saya juga. Agama ni bukan agama kita, agama ni agama Allah Azza wa Jalla. So kita semua kena pelihara agama ni. Macam mana nak pelihara agama ni, kita kena pastikan ajaran agama ini kekal seperti mana yang diajar oleh Allah dan Rasul. Walaupun kadang-kala perkara yang kita cakap itu ataupun perkara yang kita berlaku tu mungkin bertentangan dengan kepentingan diri kita, tapi kita kena pelihara agama ni. Saya buat contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang tanya dia tentang Abu Quraib. Abu Quraib ni seorang rawi. Nama dia Muhammad Ibn Al-Ala Al-Hamdani. Orang tanya dia pendapat dia tentang Abu Quraib. Kata dia Abu Quraib syaikhun salih, satu orang yang salih. Orang bagi tahu dia, walakinnahu yat'anu alaik. Tapi dia ni pernah cerca kau. Cerca Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, wa ma hilati syaikhun salih boleh ya bi, apa aku nak boleh buat? Seorang syekh yang salih diuji Tuhan dengan aku. Tapi kalau kau tanya, boleh tak ambil riwayat daripadanya? Boleh. Kerana orang seperti Imam Ahmad, orang yang rentas sempadan kepentingan. Maka anak murid Imam Ahmad pun sepatutnya begitulah, kan? Maka kita juga semua kena macam tu. Kita semua, saya tu utamanya, mungkin Ustaz Kazim juga, orang lain semua, kena rentas kepentingan diri. Kembali kepada kepentingan agama. Maka dengan itu anak murid pun kena dipesan pada dia. Jangan duk fikir nak menang ya. Jangan duk fikir kita mesti menang. Kita mesti, agama mesti menang. Kesalehan agama lebih penting, kemaslahatan agama lebih penting daripada kemaslahatan saya, kemaslahatan siapa-siapa pun, kemaslahatan pengurusi, semua kemaslahatan agama lebih penting daripada segala-galanya. Faruddu ilallah. Faruddu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wa rasul. Saya rasa inilah satu perkara yang sebenarnya menjadi satu dilema kepada umat Islam. Bukan kita dah bincang bukan soal kepelbagaian yang tidak dibenarkan, tetapi soalnya bagaimana nak menguruskan perbezaan. Mungkin selepas daripada kita berhenti rehat ini, kita akan bincang lebih lanjut soal
apakah sebenarnya adab-adab dalam berbeza pandangan ini dan bagaimana kita nak menguruskan perbezaan-perbezaan yang ada. Jadi jangan ke mana-mana hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali selepas ini. Ya, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam pentas dakwah khas yang disiarkan secara langsung membawakan dua tokoh pendakwah negara, Sahibus Samahah, Datuk Dr. Asri Zainal Abidin dan juga Datuk Al-Ustaz Kazim Alias. Kita panjang setengah jam kita berbincang soal tabi'i manusiawi dan tabi'i yang sudah dijadikan, difitrahkan oleh Allah bahawa kita akan ada kepelbagaian pandangan. Cuma mungkin Ustaz Kazim, kita melihat dari pelbagai sudut. Sebab itu dalam Islam pun ada kaedah fiqh disebut al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Kita nak berhukum sesuatu pun kena tengok secara keseluruhan konteks itu. Masalah macam mana kita nak menguruskan? Orang ni pandang lain, orang tu pandang lain, orang perspektif berbeza, macam-macam pandangan. Ustaz? Baik, kita lihat tentang perbezaan pendapat, kepelbagaian pendapat ini bukan setakat sekarang. Ya, selepas kewafatan Rasulullah SAW pun sudah berlaku perbezaan pendapat di antara para sahabat di dalam bab pengumpulan Quran, pengumpulan hadis, malah pembesaran Masjid Nabawi pun berlaku perbezaan pendapat ya, di antara Uthman Ibn Affan dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi bagaimana, sebab itu kita sekarang, masyarakat kita sekarang kena melihat kepada sejarah. Bagaimana perbezaan pendapat ini dapat diuruskan dengan begitu baik dan kesudahannya hari ini kita dapat lihat betapa nikmatnya kita dengan Al-Quran kita, betapa nikmatnya kita membaca hadis-hadis kita, hanya kerana perbezaan pendapat di zaman dulu dapat diselesaikan dengan begitu baik dan hari ini kita masyarakat selepas ini yang kemudian ini dapat nikmat. Jadi ini yang kita kena belajar. Kena ambil sorotan. Yang kita nak buat keputusan sekarang, yang kita nak buat sesuatu keputusan atas kepelbagaian pendapat ini, kena melihat pada jarak yang jauh. Sebab itu kepentingan peribadi, kepentingan sesuatu benda itu menjadi kecil. Yang menjadi besar ialah kita kena lihat dalam jumlah, dalam skala yang besar. Itu nombor satu. Yang keduanya, dalam kita nak mengurus kepelbagaian ini, mesti ada perbincangan, mesti ada musyawarah, mesti ada satu jalan untuk berbincang. Masalah kita sekarang apabila diajak berbincang, diajak untuk bermusyawarah, ya, tidak susah untuk dengan pelbagai alasan, dengan pelbagai komitmen yang kadang-kadang menjadikan susah nak bermusyawarat. Sedangkan musyawarah ini adalah satu tuntutan di dalam agama kita. Tidak ada satu masalah yang tidak boleh diselesaikan. Yang tak boleh diselesaikan ialah kita tidak cuba mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiganya, di dalam kita nak menyelesaikan kepelbagaian pendapat ini, mesti ada satu puak. Ya, mesti ada satu golongan. Wa aslahu bain akhawaikum. Hendaklah kamu ada satu golongan yang memperbaiki di antara saudara-saudara kamu. Bila kita melihat adanya perbezaan pendapat ini boleh membawa kepada kerugian, boleh membawa kepada kehancuran umat Islam dan agama Islam itu sendiri akan jadi rosak. Mesti ada satu golongan yang cuba memperbaikinya. Bukan menyimbahkan minyak ke atas api yang sedang membakar, memarak dan sebagainya. Yang ini kadang-kadang tidak wujud dalam masyarakat. Banyak yang menjadi pengadu domba, banyak yang membawa kepada memperlaga-lagakan. Akhirnya kita lihat satu benda yang kecil saja apinya sekarang telah menjadi satu bentuk api yang tidak dapat dipadamkan lagi. Jadi ini yang kita balik semula, bagaimana sifat berlapang dada. Cuba menghormati pendapat orang lain, cuba menghargai orang lain dan cubalah tersenyum. Apabila ada perbezaan pendapat, cubalah tersenyum. Seperti mana kata Imam Syafi'i tadi, mungkin pendapatnya lebih betul daripada aku. Jadi di sini yang kita nak supaya umat Islam, khususnya kita yang bercakap di Malaysia ini, jangan kadang-kadang perbezaan yang kecil, suami isteri perbezaan yang kecil di rumah, hanya kerana nak masak apa pun boleh membawa perceraian. Hanya kerana isterinya tadi, suaminya hanya membuka ubat giginya, tekan ubat gigi cara yang tak betul pun boleh membawa kepada pergaduhan. Jadi benda-benda ini yang sepatutnya kita boleh selesaikan. Masalah kita sekarang ialah kita menganggap satu-satu benda itu terlalu besar, yang tak dapat lagi diperbaiki. Ini tidak akan.
cubalah kita duduk, berbincang, berjabat tangan dan kita berlapang bincang, awak apa ni, saya apa ni. Kepentingan ini sebenarnya diletakkan. Di sinilah dipanggil sebagai menguruskan perbezaan. Mesti ada pengurusan yang terbaik, kita belajar daripada pengalaman yang lepas, umat-umat yang lepas. Yang kedua, pengurusan yang terbaik itu ialah dengan musyawarah, dengan berbincang, dengan melihat kepentingan yang penting pada masa yang akan datang. Yang ketiganya, mesti ada satu golongan, satu puak yang kerjanya mendamaikan. Dan janganlah menjadi satu puak yang suka melihat umat Islam ini bertelagah. Bila puak yang keempat ini dibesarkan, perkara yang keempat ini diagung-agungkan, maka kita akan lihat benda ini akan terus merebak dan merebak. Sepatutnya kita menjadi satu umat yang terbuka, yang lapang dada dan jangan sekali-kali menerima konsep asyik-asyik nak bertelagah, asyik-asyik nak bertelagah. Saya sebenarnya nak mujilah kedua-dua tokoh ni di hadapan penonton kerana menzahirkan jiwa besar masing-masing apabila nampak ada perbezaan, tetapi bila pendukung-pendukung sebenarnya macam tadilah Ustaz Kazim sebut adanya yang menambah-nambah ni, disebut an-namimah ni. Sebab tu dalam Quran kata hammazim masya'im binamim ni. Tetapi saya kira kedua-dua tokoh bersedia untuk bersemuka, bertemu. Bila saya telefon Ustaz Kazim, telefon Dr. Asri, terus bersedia untuk bertemu sepantas yang boleh. Mungkin Dr. Asri, ini satu suri teladan, contoh yang terbaik. Bagaimana umat apabila bertelagah ataupun berbeza pandangan, ia boleh mencetuskan konflik dan sebagainya, boleh terus berdamai dan boleh terus bersemuka. Mungkin apa sebenarnya hikmah dan apa pengajaran yang kita boleh dapati daripada apa yang berlaku ini? Terima kasih. Kita kena lihat teladan kepada apa yang dibuat oleh golongan salafus salih, salaf umat ini. Imam-imam yang besar. Saya suka apabila baca riwayat-riwayat seperti Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Apabila dia lihat Muwatta' Imam Malik, dia lihat ada riwayat-riwayat daripada Imam Malik yang menunjukkan fatwa-fatwa Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf kelihatannya tidak seiras dengan apa yang ada di dalam hadis. Kata dia, "Lau ra'a sahibai ma ra'ait la taraja'a kama taraja'a." Talama taraja'at. Jika sekiranya mereka berdua melihat apa yang aku lihat, nescaya mereka akan menarik balik pendapat mereka seperti mana aku telah menarik balik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata, apabila kau dapati hadis yang sahih, maka itu adalah pegangan aku, kan. Mahma qultu min qaulin fa fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qauli qaulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Apapun pendapat yang aku kata pada masalah itu ada hadis Nabi, maka aku kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang menyebabkan agama sentiasa keikhlasan ini. Anytime apabila terasa bahawasanya saya tersilap, saya kena tarik balik. Dr. Ashraf rasa Dr. Ashraf tersilap, kalau saya rasa Dr. Ashraf betul, saya kena pergi ke Dr. Ashraf dan saya kena kata, minta maaf Dr. Ashraf, mungkin terima kasih kerana betul, kan. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ma jaldaltu ahadan illa tamannaitu an yudhhirallah al-haqqa ala lisani. Aku tidak berdebat dengan satu orang, kata Imam Syafi'i, melainkan aku harap Allah menzahirkan kebenaran di atas lidahnya. Ini keikhlasan. Keikhlasan ini yang kita hilang disebabkan kerana banyak faktor. Kadang-kadang kerana kita ada pengikut, kadang-kadang kerana kita nak jaga macam-macam benda lah. Tapi sahabat-sahabat dan juga para tabi'in, mereka menjaga agama lebih daripada menjaga diri mereka sendiri. Ini yang kita nak kena belajar. Sebab itu Nabi SAW ajar kita dalam riwayat Sahih Muslim bagaimana Aisyah kata Nabi buka doa dia apabila tahajud, Allahumma ya Rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaib wa syahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil yang mencipta langit dan bumi, yang kau yang mengetahui yang zahir, ghaib dan batin, engkau yang menghukum
hamba-hambamu di kalangan apa yang mereka berselisihkan. Tunjukkanlah aku pada yang benar daripada apa yang mereka selisihkan. Kerana engkaulah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Keikhlasan ini, hatta Nabi berdoa. Keikhlasan ini menyebabkan agama terpelihara. Kesudian untuk mengikut yang benar. Dan kesudian untuk mengakui kebenaran mungkin bukan di pihak saya. Dan kesudian untuk menerima kebenaran itu mungkin dalam berbagai wajah. Bukan satu wajah saja. Dan ini penting. Ini penting. Dan saya ingat satu perkara, iaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nabi kata, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang yang amanah menanggungnya. Apa kerja mereka ini? Mereka menafikan daripada ilmu penyelewengan orang-orang yang melampau. Dia nak ilmu, dia nak agama, tapi melampau lebih daripada Nabi ajar. Dan dia menafikan tokok tambah ahli-ahli batil. Dia tambah. Dia menafikan juga kerja dia untuk membersihkan agama daripada takwilan orang-orang yang jahil. Ini 3 tanggungjawab yang dimainkan oleh golongan ulama dahulu. Sebab itu mereka berdamai kerana niat mereka betul. Maka mudah-mudahan kita semua juga ada niat yang betul. Bila kita niat betul, kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Masya-Allah. Sebab itu Nabi kata halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang melampaui batas, Cuma ya Ustaz Kazim, kita masalah kita dalam dunia tanpa sempadan ni, media sosial, Facebooknya dan sebagainya, orang boleh menambah-nambah tadi lah. Cukup tokok tambah. Itulah macam mana kaedah ada pendekatannya. Apa yang cara terbaik kita bagi nasihat kepada penonton-penonton di luar sana apabila kita mendengar satu berita ni, bagaimana sikap kita sebenarnya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan kepada Nabi Adam daripada awal lagi penciptaan Nabi Adam dalam syurga. Nak makan, makanlah. Makanlah, minumlah, duduk dalam syurga ni. Duduklah kamu berdua dalam syurga. Wala taqraba hazihi syajarah. Kamu jangan hampir pada pokok itu. Maknanya ada had, ada benda yang boleh dan ada sampai pada satu tahap jangan melampau pada itu. Allah kata makanlah, kulu washrabu. Makan dan minumlah, wala tusrifu. Jangan melampau. Jadi masalah kita sekarang ini apabila ada kepelbagaian pendapat ini, sifat melampau itu ada. Yang melebihi daripada sepatutnya. Bila melebihi daripada sepatutnya ini, dia akan jadi rosak. Makan gula boleh, tapi dah melampau, jadi penyakit. Makan daging terlalu banyak pun boleh. Tapi kalau terlalu banyak, sebab itu Allah kata halal. Benda itu halal. Tapi jangan melampau. Masalah kita sekarang ialah terlalu melampau dalam segala benda. Apabila bermusuh, melampau-lampau. Apabila membenci, melampau-lampau. Apabila menyukai pun, melampau-lampau. Sebab itu kita adalah umat yang sederhana. Bila sebut tentang umat yang sederhana, berhati-hati di dalam berkata-kata. Berhati-hati di dalam menulis. Ya, kita tidak sewenang-wenangnya boleh menulis, boleh mengata, boleh menuduh. Jadi sepatutnya kita menggunakan pendekatan musyawarah, bertanya, melihat dan sebagainya. Yang ini yang penting. Kalau ini ditinggalkan, kepelbagaian pendapat itu akan membawa kepada pergaduhan. Okey, kita kena berhenti rehat sekali lagi sebelum kita kembali lagi untuk kita berbincang bagi slot yang terakhir, insya-Allah. Kita kembali lagi dalam pentas dakwah yang menampilkan Sahibus Samah, Datuk Dr. Mufti Perlis, Datuk Dr. Asri Zainul Abidin dan juga Al-Fadhil, Al-Ustaz Datuk Kazim Alias. Tadi sebelum kita berhenti rehat, Datuk Kazim menegaskan satu poin yang menarik berkenaan dengan kita harus bersederhana dalam kita berbaik maupun bergaduh. Dan saya teringat satu athar dalam kitab Adabul Mufrad, disebut ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Berkasih sayanglah sesederhana mungkin, kasihlah kekasihmu sesederhana mungkin, kerana mungkin kekasih yang paling kamu sayangi itu akan menjadi musuh yang paling kamu benci. Begitu juga bencilah musuhmu sesederhana mungkin, kerana mungkin musuh yang paling kamu benci itu akan menjadi kekasihmu yang paling kamu cintai. Mungkin Datuk Dr. Asri, apa sebenarnya dawabit
parameter, garis panduan dalam kita berhubungan sesama manusia ini? Kata-kata yang menarik, sebagian menyandarkan itu pada Ali bin Abi Talib. Nanti penonton di rumah tak dengar Datuk Ashraf sebut awal tadi asar, dia kata Datuk Ashraf baca hadis. Ia bukan hadis, tapi ia disandar kepada Ali. Maksudnya kita ni berpada-padalah. Kadang-kadang kita bergaduh dalam satu benda berhabis-habisan. Padahal isunya tak habis lagi kan. Dia tidak sampai kepada memutuskan hubungan silaturahim antara kita. Ada banyak aliran di dalam Islam ini, golongan yang apabila berbeza kadang-kadang kafir ke orang. Apabila berbeza terus hukum manusia sebagai sesat dan kufur dan seumpamanya. Ini benda yang sangat bahaya, dan menariknya kata-kata ini disebut oleh sebahagian daripada tabi'in dan juga sebahagian sahabat mengulanginya dan keadaan apabila mereka berbeza pendapat di antara satu sama lain. Jadi kerana kadang-kadang kita nak kena ambil kira juga bahawasanya orang yang mungkin kita musuh hari ini, kita perlukan dia besok. Dan orang yang kita sayang sungguh hari ini, satu hari nanti dia bermusuh dengan kita, berlebih-lebihan pula musuh dia dengan kita. Dan ini realiti kehidupan, realiti kehidupan. Kita nak menjaga agama ini berinteraksi dengan hidup. Ada perkara yang kita berbeza pendapat, mesti perbezaan peribadi antara kita. Saya berbeza dengan mesti katakanlah isu peribadilah. Kita nak masuk projek apa ke apa, satu hal. Ada benda yang kita berbeza pengurusi soal bukan kerana peribadi, tapi soal prinsip kita. Jadi kita kena bezakan. Yang mana kita bezakan soal peribadi itu, kita selesai cara peribadi. Yang mana kita bezakan soal prinsip, maksudnya kebenaran, umpamanya fakta-fakta yang benar, isu yang benar untuk kita memperkatakan kebenaran. Kadang-kadang dia Muslim, tapi dia kata benda yang tak benar. Tapi kita tak boleh katakan dia Muslim yang tak benar pun kira benar lah juga. Sebab kita nak kawan, dia tak boleh begitu. Kita berkawan. Tetapi yang mana yang tak benar tu saya kena kata tak benar juga. Ini kena bezakan perbezaan ini. Dan kita kena tahu hak kita. Kalau kita beza peribadi, kita kena tahu hak. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim falahu lana wa alaihi ma alaina. Dalam hadis Bukhari ada Muslim. Siapa semayang kiblat kita, semayang macam kita, makan sembelihan kita, dia Muslim. Tanggungjawab dia kepada kita, tanggungjawab kita pada dia sama. So jadi kita kena jaga. So kita janganlah bila kita nak balas tu kita tak boleh beza pula apa benda yang kita balas. Itulah Ustaz, masalah kita ni kadang-kadang manusia ni, bila kita ada melakukan kesilapan, orang melihat kesilapan kita itu dan lupa segala kebaikan kita. Dan kita menumpukan itu. Tidak ada nilai tasamuh, belapang dada, saling memaafkan. Apa komen Datuk? Selalunya gitulah. Ya, bila kita suka, semua indah saja. Bila dah tak suka tu, nampak. Kadang-kadang kebaikan kita yang satu, kebaikan kita yang 1000, apabila melakukan satu kesilapan dan sebagainya, maka kesilapan itulah yang akan diperbesarkan. Itu adalah, saya tak kata itu adalah sifat orang-orang kita ataupun tidak. Tapi kalau kita lihat kepada bangsa-bangsa yang lain, ya mereka melihat yang banyak. Dalam perpecahan dalam negara kita, kalau kita lihat dalam sudut perpecahan, kita persamaan terlalu banyak. Tetapi yang kita nampak ialah yang tak sama. Dan yang tak sama itulah yang diperbesarkan. Kita menutup kesamaan beragama, menutup kesamaan Tuhan yang satu, Quran yang satu, Nabi yang sama, hanya kerana perbezaan warna. Warna satu aja. Tetapi kenapa kita nampak yang satu itu yang diperbesarkan? Kenapa tidak melihat itu? Itu asas. Sebab itu yang saya katakan tadi, kita kena melihat daripada satu sudut, kepelbagaian ini merupakan satu rahmat. Ya, seperti saya seorang penceramah, Datuk juga adalah penceramah. Kadang-kadang kita berceramah ini menggunakan pendekatan yang berbeza. Kadang-kadang saya bercakap pada budak-budak kecil, tidak sama dengan orang dewasa. Begitu juga dengan orang dewasa, kita tidak boleh bercakap sama dengan budak kecil. Dengan orang yang tengah santai, tengah panas, keadaan ramai orang panas pula, kita tidak boleh menggunakan perkataan seperti berceramah di dalam bilik yang berhawa dingin. Jadi ini pendekatan-pendekatan ini
saya rasa pendakwah-pendakwah juga perlu dihormati. Ya, sebab kita bercakap dalam keadaan penuh kebijaksanaan. Ini Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim. Betul. Letakkan di situ. Bila kita kepelbagaian dakwah itu tidak ada dan tidak dihormati kepelbagaian dakwah, itu yang jadi masalah. Ya, apa ini? Cuba tengok matlamat dia. Selagi mana perbuatannya itu tidak bercanggah dengan hukum, tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, mungkin perbezaan itu kita kena hormat. Perbezaan ini kadang-kadang bila tidak dihormati, dia akan menjadikan orang tidak seronok. Sedangkan mungkin orang ini sedap dengan air kosong. Orang ini sedap dengan air yang ada gula. Orang ini sedap dengan air yang tidak bercampur dengan minuman lain, semata-mata air kosong. Tetapi bila kita mengatakan bahawa aku saja yang betul, itu punca untuk berlakunya perpecahan. Sepatutnya selagi mana you minum air bandung, you minum sirap limau, you minumlah selagi mana ianya halal. Minumlah, jangan melampau-lampau. Minumlah dengan bismillah. Inilah yang buat. Tetapi apabila kita mengatakan bahawa air mineral saja yang betul, air kosong saja yang betul, orang akan jadi keliru. Di sini kita meraihkan kepelbagaian itu. Macam mana kita meraihkan pakaian kita. Pakailah kot, pakailah jubah, pakailah selagi mana menutup aurat. Apabila kita mengatakan jubah saja yang betul, bagaimana dia akan menimbulkan satu sifat seronok. Sedangkan Allah menjadikan nikmat kepada kita sangat luas. Bila kita mula menutup, ini tak boleh, ini tak boleh, yang ini saja boleh, maknanya kita telah menjadikan orang tertutup. Sedangkan itu adalah kepelbagaian yang kita meraihkan orang yang berhadapan dengan kita. Jadi konsep dakwah je begitu. Jadi saya menggunakan konsep dakwah saya, mungkin sedikit ada jenaka, sedikit ada ketawa, sedikit ada berlagu. Tetapi sebab saya melihat kepada audien. Orang tanya saya, Ustaz Kazim, kenapa Ustaz Kazim ceramah menyanyi tak? Sebab you all ramai. Tetapi kalau nak tengok saya tidak menyanyi, tidak ketawa, tidak berjenaka dalam kuliah, sila datang ke sekolah saya, mengaji di pondok saya. Nak jumpa saya senyum pun susah. Sebab kitab di hadapan dan semua boleh tumpu. Okay. Inilah dia namanya makanlah nasi mengikut kepada kesesuaian. Bukan makanlah nasi asal makan saja. Semua orang kadang-kadang tak boleh terima kalau ustaz-ustaz ni buat kesilapan. Ya. Kan? Itulah maknanya orang ustaz ni nampak sebagai tahap yang tinggi. Dia macam kita kena terima kepelbagaian pendekatan pun kan. Uslub kepelbagaian. Kita boleh berbeza. Maksudnya kita ada orang ceramah mungkin suara tinggi, ada orang ceramah suara rendah, ada orang macam sahabat di kalangan ada Hasan bin Sabit bersyair, ada sebahagiannya berpuisi. Tapi semua ni mencantikkan. Cuma yang kita semua kena pelihara ialah apa pun yang kita sampaikan dalam apa bahasa pun, dalam apa gaya pun, isi Islam itu kekal. Isi Islam itu kekal dengan kesantunannya, kekal dengan ketulinannya, keasliannya, kekal dengan faktanya, supaya walau macam mana ia diterjemahkan, dipersembahkan, yang asli itu kekal. Seperti mana ia datang daripada Allah dan datang daripada Nabi SAW. Paling penting sekali ialah ukhuwah Islamiah. Ya, asas dia kita berbeza boleh, kita berbeza pandangan dari segi pemikiran dan sebagainya, itu adalah suatu tabi'i manusiawi seperti mana yang kita bincangkan daripada awal. Tetapi yang paling penting, kita harus mengakui bahawa setiap daripada kita tidak terlepas daripada kesilapan. Kita jangan jadikan perbezaan pandangan itu permusuhan peribadi. Betul. Perbezaan pandangan, beza pandangan lah. Orang tu bagi tahu kita hari ni, mungkin orang bagi tahu kita, besok orang lain bagi tahu orang tu pula. Besok kawan kita tadi mula dengan ayat wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa. Dia tak ada masalah apa. Orang ni bagi tahu, besok orang ni bagi tahu. Kau ni semua dalam keadaan sayang antara kasih sayang. Tak ada apa kerana maksud di sebalik itu kebaikan. Ya, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sejam bersiaran secara langsung bersama dengan dua tokoh ini. Kesimpulan yang kita dapat lihat pada perbincangan kita pada malam ini, dalam Islam tidak ada masalah untuk kita berbeza pandangan. Tetapi yang paling penting adalah untuk berlapang dada, saling tasamuh, agree to disagree, bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan jangan menganggap bahawa ustaz-ustaz, para asatizah ini semuanya malaikat. Mereka juga manusia. Dan mereka juga akan melakukan kesilapan. Tetapi ad-dinun nasihah. Agama itu untuk saling nasihat-menasihati dalam kerangka yang mahabbah, kasih sayang, meletakkan hubungan persaudaraan atas asas Islam. Seperti mana satu pepatah Arab yang saya amat takjub sekali, disebut likulli jawadin kabwatun wa likulli alimin hafwatun.
setiap kuda yang tangkas itu pasti tergelincir. Yes. Setiap ustaz ataupun setiap orang alim yang hebat itu pun pasti ada kesalahannya. Tetapi yang paling penting ialah untuk kita saling tegur menegur, saling memaafkan antara satu sama lain, dan yang paling penting sekali untuk kita meraihkan kepelbagaian adab-adab dalam berbeza pandangan. Hadirin dan hadirat, sekian dulu kepada program pentas dakwah kita pada hari ini. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Datuk Dr. Asri Zainul Abidin dan juga Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Alias yang sudi bersama-sama kita dan menzahirkan bahawa sebenarnya perbezaan yang ada tidak sekali-kali memutuskan tali silaturahim sesama kita. Sekian saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.